Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam anak kandung Suluh Budiman. Video yang akan ditayangkan ini adalah bagi tugasan kursus MSL 3032. Kami dari kumpulan 4 telah memilih dua tokoh seni antarabangsa. Yang pertama, Susan Langer, kedua R.J. Collingwood. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Pertama, saya Nur Anis Ayu binti Sadun. Kedua, Ku Nurul Hikmah binti Ku Aziz. Ketiga, Nur Hidayah binti Azman. Susan Langer merupakan seorang ahli falsafah Amerika, penulis dan pendidik yang terkenal dengan teori beliau pada pengaruh seni di fikiran. Beliau adalah seorang wanita yang pertama dalam sejarah Amerika untuk mencapai kerjaya akademik dalam falsafah dan wanita pertama yang popular serta profesional diiktiraf sebagai ahli falsafah Amerika. Untuk memahami keindahan, beliau telah mengetengahkan dua soalan yang dijawabnya sendiri. Yang pertama, kenapa orang menghasilkan karya? Yang kedua, bagaimana karya seni itu boleh dihasilkan atau dihargai? Untuk menjawab kedua soalan-soalan itu, beliau telah mengetengahkan satu sistem yang membantu pemerhati berhadapan dengan karya seni sebagai bahan fikiran. Jadi, semua karya seni bukan sahaja merupakan catatan atau gambar, tetapi sebaliknya adalah buah fikiran yang digambarkan. Dengan demikian, dia menolak andaian bahawa seni itu semata-mata berpunca dari perasaan. Sebaliknya, penghargaan itu dibuat secara rasional. Susan Langer juga mengetengahkan konsep bahawa karya seni tersebut mempunyai struktur dalaman, iaitu susunan yang rasional yang tersirat dalam karya itu. Kadangkala, struktur tersebut mempunyai kepentingan yang simbolik. Dengan demikian, terdapat dua lapisan makna, iaitu makna tersirat dan juga tersurat. Bagi beliau, semua seni adalah percubaan untuk menggabungkan makna yang tersirat. Dari situlah akan timbulnya kajian simbolik. Tujuan kajian itu adalah makna-makna yang simbolik itu dapat dihuraikan secara terperinci sehingga orang ramai dapat memahaminya. Beliau juga berpendapat bahawa pemerhati memandang karya seni itu sebagai satu cara untuk memahami kisah yang menjadi penggerak kepada peristiwa yang terjadi. Contohnya, kisah cinta, pengorbanan, kedudukan dan sebagainya. Seperti gambar yang kita lihat, contohnya gambar The Death of Socrates. Jadi, dengan itu pemerhati dapat meneka tingkah laku atau watak-watak dalam kisah yang dipaparkan. Akan tetapi, peristiwa yang akan datang merupakan satu ketidaksamaan kolektif atau sesuatu bangsa. Bermakna, setiap masyarakat itu mempunyai keinginan untuk mengetahui untung nasibnya pada masa akan datang. Tiada masyarakat yang akan membayangi kemusnahan dirinya. Akhir sekali, terdapat 5 perkara-perkara berbangkit. Yang pertama, panjangkan lagi pandangan Susan Langer yang mengatakan karya seni itu buah fikiran dengan menghurai tema yang bertajuk cari makan. Yang kedua, macam mana hendak memastikan struktur dalaman itu memang ada dalam karya seni? Yang ketiga, selain dari bahan-bahan bersejarah, apa lagi yang boleh diolah yang sama beratnya dengan soal hidup dan mati? 4. Ketidaksedaran kolektif yang beliau sentuh itu bagaimana dapat dikesan? Ambil contoh karya yang disediakan di sini. Yang kelima, adakah motivasi pelukis itu perlu diambil tahu oleh pemerhati? Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai tokoh R.J. Collingwood. R.J. Collingwood merupakan seorang ahli falsafah Inggeris yang ceria berkaitan dengan definisi perkataan yang digunakan dalam perbincangan tentang seni dan keindahan. Beliau juga yakin ilmu falsafah dapat membersihkan minda manusia dari debu kekeliruan. Beliau telah merungkai perkataan seni atau art, asalnya ars dalam bahasa Latin. Art bererti craft atau kemahiran membuat sesuatu barang seperti katil, bangku, meja dan senjata rumah. Kedua, zaman pertengahan iaitu pada 1300 SM berlaku perubahan makna ars iaitu pengajian mahu. Yang kedua, pengajian matematik atau logik. Yang ketiga, pengajian sihir dan astrologi.
Yang ketiga iaitu zaman Renaissance, iaitu pada tahun 1200 hingga 1600. Pelukis, arkitek, penulis dan pemikir perancang bandar menganggap diri mereka sebagai petukang ataupun craftsman. Sebagai contoh, Leonardo da Vinci, Michelangelo sebagai petukang di mana menerima upah untuk melukis gambar atau mendirikan bangunan, memahat, arca figura atau melebur besi. Yang keempat, abad ke-17 iaitu pada tahun 1600 hingga 1699 berlaku masalah dalam mentafsir makna berkaitan ilmu kraft dan estetika. Yang kelima iaitu abad ke-18 iaitu pada tahun 1700 hingga 1799. Art terbahagi kepada dua iaitu fine art ataupun boleh dipanggilkan seni halus dan useful art iaitu seni berguna. Fine art seni halus, sesuatu benda yang dibuat secara halus dan cantik. Manakala useful art seni berguna pula, sesuatu benda yang dibuat mempunyai fungsi dan berguna seperti kerusi dan meja. Keenam, abad ke-19 iaitu pada tahun 1800 sehingga 1899 di mana berlaku pertindahan makanan antara seni halus dan seni berguna, sehingga terpaksa berhadapan dengan soal somatik. Somatik bermaksud tanda, sesuatu gejala atau tanda atau sesuatu yang bermakna. Ke-20 iaitu pada tahun 1900 hingga 1999. Collingwood memisahkan antara seni dan craft. Craft mesti membezakan antara cara dan tujuan antara merancang dan melaksanakan. Contohnya, petukang tahu apa yang hendak buat seperti meja yang dirancangkan terlebih dahulu. Ketika petukang sedang merancang, dia juga berfikir tentang alat-alat yang juga akan dipakaikan seperti gergaji dan pengetuk. Bahan mentah iaitu belum dibentuk seperti pokok. Yang kedua, bahan siap, sesuatu yang berbentuk yang boleh kita kaitkan iaitu kepingan papan yang diukir untuk dijadikan lantai atau dinding rumah. Collingwood meneraikan 6 emosi yang dibangkitkan oleh craft atau hasil karya petukang. Yang pertama, amusement iaitu hiburan kartun. Yang kedua, magic ataupun ajaib ataupun kita boleh dipanggilkan iaitu silap mata. Yang ketiga, exhortation iaitu seruan yang boleh kita kaitkan iaitu poster cegah dadah. Yang keempat, propaganda ataupun sebaran palsu, iklan menyerukan. Yang kelima iaitu instruction ataupun arahan, gambar dalam buku memasak. Yang terakhir iaitu puzzle iaitu sambung kata. Contoh-contoh kraft yang lain termasuklah membuat keris, tembikar, anyaman dan juga ukiran. Menurut Collingwood, seni ialah karya buatan petukang yang membangkitkan dalam diri pemerhati perasaan keindahan, tidak kira apa sahaja karya atau benda yang dibuatnya, sama ada catatan, arca, rumah, ukiran, selipar dan juga taman. Collingwood berpendapat bahawa seni atau seni halus fine art itu adalah a state of mind. Bermaksud pengalaman menikmati keindahan itu adalah aktiviti dalaman di dalam minda kita, merangsang jiwa dan mengajak kita berfikir dan memujuk hati untuk bertenang. Beliau telah mengambil sumber idea utama berasaskan bahan mentah iaitu pokok cengal. Kemudian idea motif corak itu diolah menjadi sebuah ukiran. Selain pokok cengal, terdapat juga ukiran silam mimbar, ukiran sesiku yang dapat dilihat pada kebanyakan surau dan masjid di seluruh Malaysia. Sebagai contoh, Pasu Sarawak, Kendi, Labu Sayur, Belanga, Jambangan dan Terenang. Sebagai contoh, jenis-jenis anyaman yang kita ketahui adalah kelarai bunga Tanjung, kelarai bunga Cempaka, kelarai bunga Teratai dan yang terakhir kelarai bunga Berembang. Alatan yang digunakan oleh tukang kraft contohnya pahat, pemukul dan juga gergaji. Perkara-perkara berbangkit oleh R.J. Collingwood terbahagi kepada 5. Yang pertama iaitu baca mana-mana artikel tentang R.J. Collingwood dalam Wikipedia di internet. Yang kedua, cerita sedikit pasal perkataan ARS yang mula-mula memeningkan
orang yang mengenai seni ini. Yang ketiga, ulang penghuraian R.J. Collingwood ke atas seni dan kraf. Yang keempat, perinci lagi perbezaan antara barang siap dan bahan mentah. Dan yang terakhir, pilih salah satu atau lebih karya yang disaji di sini untuk membuktikan seni itu kraf dan kraf itu seni.